Ketua Jurulatih Kuala Lumpur City FC, Boyan Hodak sebelum ini mengakui skuad kendalanya belum cukup ampuh untuk mencabar kejuaraan Liga Super. Namun jika melibatkan format kalender merebut kejuaraan berprestij seperti Piala AFC, ianya sudah pasti suatu perkara yang berbeza sama sekali. Atas faktor itu, KL City FC hadir pada kejuaraan Piala AFC 2022 dengan misi besar untuk melangkah ke peringkat seterusnya dengan syarat raih kemenangan positif ke atas PSM Makassar pada Jumaat. I have feeling that all our players waiting for this AFC competition because most of the guys didn't really play. So I think that somehow they want to achieve something. They have two new foreigners. They are good players, but still Willy is dangerous. If you give him space, probably he can create most of the damage. And dangerous are flanks. Risky, Jakub Sayuri. His brother, this on the right side, non-stop they're working, non-stop they're running up and down. So this is something that definitely we need to look to stop them. And also the new Japanese player, it's quite good. He didn't play much in these games, but I checked in matches in Thailand before. So it's Makassar is still a good team. For me, we need especially to try to overtake midfield because Arfan and Willy there are the two key players that basically is the heart of their team. If he managed to stop that and the Sayuri brothers, I think that this will be the main job for us. Our schedule was to play on 24 and on 30. And something happened because after they changed the game. So now we're going to play on 24 and 27. I feel that my team want to make a surprise, but opponent team is strong team also. If you ask me if you are ready, okay, I prefer to have more days to work, but this is the schedule that we have. So we're going to try to be ready tomorrow. I hope that in the future, AFC not allow these things happen because, and this big coincidence that AFC is here from Kuala Lumpur and change the things. I imagine that Kuala Lumpur team not need to travel from Singapore or Indonesia. You already be here. So I don't understand why you have 6 days between difference and the other teams just 3 days. So I think it's not good for image. If you want to help, try to help in another way. Perang mulut kedua-dua pasukan sudah pun bermula dengan agenda utama. Sudah semestinya kutipan 3 mata berharga jadi aspirasi untuk terus menakluki peringkat Asia. Kal Nunes, Nadi Arena. Tahu tak Akbar? Tahu? Sure tak tahulah. Yang tulis tu. PSM Makassar adalah pasukan tertua di Liga 1 Indonesia. 106 tahun lah. Ditubuhkan pada 1915 dan menamatkan saingan di tangga ke-14 musim lepas. Makassar hanya pernah layak ke separuh akhir zon ASEAN Piala AFC sekali je. So harapkan bila berdepan KL nanti kelebihan akan memihak KL City. Sementara itu, penjaga gol KL City, Kevin Ray Mendoza, teruja untuk memulakan kempen Piala AFC pada Jumaat. Bagaimanapun, beliau akui turut gementar untuk lawan pasukan dari luar Malaysia, terutamanya daripada Liga Indonesia yang kurang diikutinya. Of course, it's always nice to play, in Asia, especially, from playing here in Malaysia. We want to compare us to the best in Asia. So it's amazing, Like when I play for the Philippines, it's amazing to play against the best players here. Yeah. Mendoza beraksi cemerlang musim lalu dengan 13 perlawanan tanpa bolos sepanjang musim, termasuk 6 di kempen Piala Malaysia yang dijuarai KL City. Namun akui prestasi pasukannya masih tak konsisten musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu berharap segalanya akan berubah bermula dengan perlawanan menentang PSM Makassar. Yeah, I mean, last season we also actually had a bad start, but we improved through the season, and I think we are getting there, and then hopefully we can show everyone that we're fit and ready. Dalam pada itu, Aidil Syahrin Saha anggap masalah kepenatan lawan sebagai kelebihan yang minimal ketika Bali United memiliki kredibiliti tersendiri merujuk kepada barisan pemain yang dimiliki Stefano
Cugurpa. Juara Liga 1 musim lepas berdepan dengan masalah kepenatan. Ekoran baru saja pulang dari pra-musim 3 hari lalu. You know, I believe my team, they will love this kind of atmosphere because, you know, they have played with this kind of crowd, you know, in their home games or away. And I hope they just enjoy the football and the atmosphere in the first game against Bali. Lazimnya berdepan kelab Indonesia, pihak yang banyak membantu sudah pasti laungan dan sorakan penyokong Bali United itu sendiri. Jika ia jadi kegerunan setengah pasukan, Aidil berasakan situasi itu lebih membakar semangat pemainnya. Let's not forget, Bali, they have players who are quality like Irfan Jaya, who just coming back from national team, didn't play in the preseason in the first 2 games, isn't it? So they have players, you know, to replace anyone, you know, in any position. Yeah. So the good advantage for us, you know, we just have to focus on our own strength. Yeah. And of course, try to take the advantage whenever Bali team is fatigued in the second half. So we will see from there in the game. But you know, in football, you never knows, anything can happen. You know, on those days that who perform well and give 100% will get the result. Pertahanan Kedah Darul Aman FC Akmal Zahir pula tidak ambil mudah kelebihan Bali United. Sebaliknya menegaskan dia bersedia sepenuhnya untuk asakan yang bakal dilancarkan jentera serangan pihak lawan dan mengelak sebarang bolos dari berlaku. Kita tahu Bali merupakan pasukan yang kuat sebab dia dah 2 kali champion dalam Liga Indonesia. Dan kami ada membuat analisis tentang kekuatan Bali. Kami harap kami dapat melakukan yang esok untuk perlawanan esok. We try to give our best and hope we can collect 3 points. Dengan jolakan Serdadu Tridatu, kelab yang hanya ditubuhkan pada Februari 2015 ini pantas mencipta beberapa kejayaan di peringkat domestik. Hanya selepas 4 tahun, Bali United menjulang kejuaraan Liga 1 Indonesia menandingi kelab-kelab bangsawan seperti Persipura dan Arena Malang, dan terbaru musim lalu. Ini kali kedua Bali United mara kesayangan Piala AFC. Baik, tak ramai pemain bola sepak tanah air yang beraksi di Piala AFC bersama dengan 2 pasukan yang berbeza. Salah seorang daripadanya, the living legend, Asmawi Bakiri. Assalamualaikum, Mawi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Akbar. Alhamdulillah. Okey, Mawi, tahun bila tu main Piala AFC tu? Okey, dengan Selangor 2001, dengan Perak 2004. Hebat, Mawi. Orang yang sepatutnya kita call lah. Baik, Mawi, kita nak mulakan dengan Kedah Darul Aman FC. 4 perlawanan terakhir tanpa kemenangan, Mawi. Termasuk di bedal Sabah 4-0, kalah kepada Melaka United dan seri dengan PJ City serta Negeri Sembilan. Ini macam petanda Kedah akan hadapi masalah di Piala AFC ni, Mawi. Kalau perjalanan 4 perlawanan itu Akbar ambil kira, memang masa itu ideal dalam keadaan bersalah, dalam keadaan tim tidak kuat, keadaan tim yang tidak settle down dari segi corak permainan dan persembahan pasukan itu sendiri. Kekurangan faktor kekuatan ideal di pemain import ideal ketika itu tidak menjadi, dan ideal agak terbang ambing untuk menurunkan pasukan. Dan kalau dilihat kalah dengan Sabah 4-0 tu tempoh hari, memang itu satu petanda aras bahawa seolah-olah Kedah tidak bersedia dalam setiap perlawanan. Dan peringkat itu dia seri 2 kali, kalah 2 kali, menang sekali daripada 5 perlawanan tu. Tetapi apa, untuk nak ke AFC ni saya anggap kali ini cukup berbeza dan Kedah bersedia dengan dibawa masuk dah hampir keseluruhan pemain lengkap. Terbaru Muhammad Al-Madi, pemain daripada Jordan. Kemudian dia ada Dechi Marshall, Mark Wallace, Sanarawat. Kemudian dia ada Ronengah Wajah. So saya rasa kali ini dia dah complete by pemain import, support by pemain lokal. Dan saya jangkakan ideal hanya perlu menyusun pemain-pemain itu dan beraksi baik untuk menentang Bali. Okey, baik. All the best kepada pasukan Kedah. Lawan mereka, Bali United memiliki reputasi sangat besar walaupun baru setahun jagung, Mawi, di Liga 1 Indonesia. Tahun 2015 itu bukan baru 7 tahun. Pengalaman cetek berbanding Kedah, tapi apa
apa yang mampu mereka jelmakan di gelanggang sendiri nanti? Okey, Bali ni cukup istimewa dan cukup menarik dari standing Liga. Mereka nombor 1 lead by standing. Kedah nombor 4 dah 12 tim, diorang 18 pasukan. Yang lebih menarik untuk Bali ni, kekuatan pemain individu berkualiti. Untuk pengetahuan Abah, dia ada 4 pemain import, 5 pemain kebangsaan Indonesia di dalam pasukan. Wow. Okay. Dan dia ada list senarai penjaring terbanyak, iaitu Linja Spasovic 23 gol, Stefano Lilpe 6 gol, Iber Besa 5 gol. Belum dimasuk plus 5 pemain national team termasuk penjaga gol Indonesia. So saya rasa untuk idea berdepan dengan Bali ketika ini dia momentum agak sukar. Dan berdepan dengan pasukan tuan rumah yang memiliki penyokong yang ramai, sudah tentu macam ID dan maklum tadi, dia nak pemain-pemain dia keluar bermain untuk enjoy dalam suasana dan permainan corak mereka sendiri tanpa dan mengetahui kekuatan Bali. Jadi dekat sini kita mengharap untuk perlawanan pertama, dia ada lagi 2 perlawanan, sekurang-kurangnya kita nak idea mencipta satu mata ataupun tidak perlu jangan tewas. Okey, Mawi, sebenarnya menarik kalau kita nak lihat kembali bagaimana kejayaan pasukan Bali United ni lah faktor keuangan yang kukuh Mawi antara faktor yang menarik ramai pemain-pemain ternama Indonesia. Kalau Mawi sebutkan tadi ada 4 pemain kebangsaan Indonesia, ada penjaring terbanyak dalam pasukan mereka, jadi saya pasti ini mungkin tugas yang bukan mudah untuk Aidil Saharin Shah. Okey, kita nak move to another game. Kuala Lumpur City FC juga tak berada di posisi terbaik mereka. Prestasi yoyo, tadi laporan awal kita dah sebutkan. Kalah 5 game daripada 10 perlawanan Liga Super. Boyan Hodak memang perlu rasa bimbang berdepan PSM Makassar. So, KL ni sempat untuk pulih, Mawi, berdepan dengan Makassar ni? Sempat pulih, boleh dan pulih kerana memiliki faktor bermain tuan rumah dan memiliki rekod terbaik di Kuala Lumpur, di Ceras. Itu untuk Kuala Lumpur. Dan lebih menarik, Bojan pernah membawa pasukan ini dan mengetahui, saya rasa seolah-olah tadi PC Bojan duduk dengan pasukan tu. Dia tahu pemain kekuatan individu adik-beradik, mereka ada penyerang Sayuti Brothers, dia ada Arfan, dia ada pemain import Jepun yang baik. Seolah-olah sebenarnya by advantage melalui Bojan, dia dah tahu kedudukan kualiti dan senarai pemain yang ada dengan pasukan Makassar. Cuma nak olahkan kepada pasukan Kuala Lumpur yang ketika ini kalau kita lihat, ya betul, saya setuju Terumah Ambit dan Yoyo, kerana kita dapat lihat bahawa untuk pasukan KL ni saya dapat lihat bahawa dari segi permainan tak ada isu, cuma dia kekurangan pemain di bahagian attacking. Kita pun sedia maklum walaupun dia dah bermaksud dia dah minta tapi tak sempat untuk beraksi, tetapi dia masalah kepada tu. So dia punya perlawanan nanti bertemu dengan Makassar, saya tak jangkakan ada masalah kepada Kuala Lumpur. Saya rasa Kuala Lumpur KL City memiliki kelebihan. Cuma mungkin sedikit faktor, kalau saya bagi statistik sedikit expect goal untuk game ni tinggi untuk Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ada kelebihan. Okey, baik, itu cerita mengenai KL City FC. Ini pasukan bangsawan juga ni, Mawi. PSM Makassar, 106 tahun usia mereka. Wow, ini memang cukup lama. Antara pasukan paling lama lah di Indonesia. Dan pasukan ini sebenarnya penuh rahsia, Mawi. Biarpun mereka buat beberapa kemunculan di Piala FC sebelum ni, di Liga Juara-Juara Asia juga pernah beraksi. Jadi apakah PSM ini akan berikan kesukaran buat KL City untuk menang? Walaupun dikatakan tadi ada perang psikologi lah, menukar tarikh dan sebagainya untuk pasukan Makassar ini. Ya, betul. Ketua Jurulatih mereka Bernardo tidak berpuas hati dengan cara olahan tarikh pada perlawanan itu, memberikan kelebihan pada Kuala Lumpur. Tak apa, itu memang kelebihan pada pasukan tuan rumah, itu kita tak boleh nafikan. Okay. Tapi pada masa sama kita kena melihat pasukan Makassar sebenarnya akbar di tangga ke-14 daripada 18 pasukan, tidak begitu baik dalam segi konsisten corak permainan mereka. Kita kena relate dengan kejadian mereka lah, walaupun mereka baru bermain dalam President Cup dalam tournament tersebut, tapi sebenarnya pasukan ini pun menghadapi masalah seperti Kuala Lumpur. Mereka ada pemain tetapi menggunakan pemain muda, pemain-pemain berkelaban mereka banyak keluar kerana ada faktor sedikit permasalahan dengan pasukan ini yang menyebabkan mereka Terumah Ambing masih lagi mencari pasukan, dan Bernardo juga baru menyusun balik strategi pemain. Cuma yang memisahkan ni Akbar,
pada pasukan ini, saya lebih tertarik pada pasukan Kuala Lumpur sebagai pasukan tuan rumah. Itu saja yang kelebihan pada perlawanan besok. Sebab saya jangkakan kedudukan pasukan ini seimbang dari segi semua pemain yang mereka ada, corak permainan dan kedudukan pasukan daripada standing, dan KL juga memiliki sedikit masalah di standing dalam liga kita. So saya rasa ini tidak menjadi isu kepada Kuala Lumpur sendiri, malah ada kelebihan untuk Kuala Lumpur. Okey, baik, itulah kita harapkan melalui KL City FC juara Piala Malaysia, PSM Makassar juara Piala Indonesia, jadi satu pertembungan yang sudah pasti meletup yang akan berlangsung esok. Terima kasih Mawi. Sama.